Kena kita mula ya, tak apalah. Mungkin dia ada hal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat doktor. Alhamdulillah warahmatullahi. Dia ni puasa yang ke-12 kan? Betul doktor. Apa dia kurang sihat hari ni. Apalah kita setakat mampu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan نحييكم بتحية الإسلام إلى مادتنا اللغة العربية الثانية. Kalau boleh nak minta buka video ya, sebab kita pun tak ramai sangat. Kita nak berinteraksi. Buka video. Kalau tak buka video ni macam saya seorang duk cakap. Ayat. Lagi yang lain? Dah kenal saya ya? Ke tak kenal lagi? Tak kenal? Tak pernah belajar? Saya diploma dengan doktor. 2 subjek bahasa Arab. Oh ya ke? Bahasa Arab. Maknanya dah tahu Bahasa Arab 2 dan 3. belajar. Sama ya ni. Sama diploma je, lebih kurang. Ingat lagi ya ilmu-ilmu dia? Allah Ustaz. kena ingat balik lah. Ya, tak apalah kalau macam tu. Kita ulang balik lah. Lagi 2 orang tu tak nampak lagi. Kita taruh sikit. Saya pun nampak dia mata pun kurang jelas. Jadi tak kenal sangat pelajar yang baru-baru ni. Apa dia. Tak syak, tak nampak sangat. Soalan lagi? Ni dah cukup ya? 7. Lagi bagi tanda je Ustaz. 7, 8 soalan lagi ya. Okey. طيب إن شاء الله هذه المادة مادة اللغة العربية الثانية. Kalau kira dia bahasa Arab yang ketiga lah ya. Sebab bahasa Arab satu tu kira bahasa Arab asas. اللغة العربية الثانية يعني bahasa Arab satu dikira ya. اللغة العربية الثالثة dikira bahasa Arab 2. Sebab kita kira yang pertama tu asas. Sepatutnya kita buat bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, bahasa Arab 3. Terus macam tu baru tak confuse. Tapi tak apalah, memang contohnya macam tu. Ini dikira bahasa Arab terakhir kan. Al-Lughat al-Arabiyyah al-Akhirah في قسم أو في برنامج التربية والدراسات الإسلامية. Tapi tidaklah kira akhir ya di dalam pembelajaran kita ya, walaupun kita dah berada di bahasa Arab yang terakhir dekat degree ini, tapi kita kena belajar lagi lah selepas ini, tak boleh berhenti ya. Karena al-lughat al-arabiyyah اللغة الإسلامية اللغة الرسمية لديننا الحنيف. صحيح؟ يعني اللغة العربية اللغة الرسمية لديننا الحنيف. لا نستغني عن اللغة العربية. لا نستغني. Kita tidak terkaya, kita tak terlepas dengan bahasa Arab ni, walaupun kita dah 3 bahasa Arab, 2 ni bahasa Arab terakhir, tapi kita kena terus belajar lah. Al-ta'allum ala madal hayat. Al-ta'allum ala madal hayat, sepanjang hayat. Sebelum kita dipertemukan dengan Munkar Nakir yang berbahasa Arab. Kan? So mana tidak boleh lagi lah. Yang kata lepas ni alhamdulillah dah tak ada subjek bahasa Arab. Alhamdulillah boleh berhenti belajar. Tidak ya. Kerana insya-Allah نستخدم اللغة العربية
fil jannah insyaallah, hatta al-jannah. Okay? Hatta al-jannah nastakhdim al-lughat al-arabiyyah. Wala nadri hal nanjah fi soal al-munkar wa nakir fil qabri, la na'rif idza lam nafham al-lughat al-arabiyyah. La na'rif. هل نفهم يعني سؤال ممكن نكد يعني في القبر إن شاء الله. إذا لم نتعلم اللغة العربية يمكن لا نفهم، وإذا لم نفهم فكيف نجيب عن السؤال؟ صح؟ صحيح؟ جواب صحيح. أو يعني يمكن أن نجيب لأننا نصلي ونصوم ونزكي زكاة ونحج حجا مبرورا، وإن شاء الله إذا عملنا العبادات بكاملها نستطيع أن نجيب عن سؤال منكر نكير. هل نفهم هكذا؟ ولو لم نفهم اللغة العربية. Sebab rata-rata yang menjawab ya, walaupun kita tak faham bahasa Arab, tapi kita dah mengamalkan ibadat dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya, InsyaAllah kita akan boleh jawab. Sebab kita dah tunaikan perintah, akan boleh jawab soalan munkar nakir. Itu bukan jawapan saya ya, itu persoalan. Hadza huwa at-tasa'ul. At-tasa'ul minni ana, hal yumkin an nujib an as-su'al munkar wa nakir fil qabri إذا عملنا العبادات بكاملها ولكن لا نفهم اللغة العربية. هل يمكن أن نفهم السؤال من منكر ونكير؟ هذا سؤالي. من يجيب؟ Dia pernah jawab. Kita boleh jawab ke soalan nanti, soalan yang dikemukakan oleh munkar nakir dalam kubur. Kalau kita tak faham bahasa Arab dan kita tak berusaha untuk mempelajari bahasa Arab di dunia ini. Itu persoalan pertama. Mungkin ada ada soalan ni dalam exam ni, soalan umum saja. Mungkin kalau kamu jawab betul tak dapat markah. Soalan umum ya, tapi soalan tu kena jawab dengan betul ya. Adakah kita akan lulus peperiksaan final exam daripada munkar nakir ya, fil lughatil arabiyyah? Walaupun kita lulus dekat bahasa Arab 2, tapi dalam al-qabri, fi maqbarah nanti, fi alamil barzakh, hal nanjah fil imtihan an-nihai munazzimuhu al-munkar wa nakir. Itu soalan saya ya. Itu lontaran hari pertama supaya kita dapat memahami kedudukan bahasa Arab ni apa dia. Ini mungkin soalan ini mungkin saudara siapa yang pernah belajar diploma dengan saya tadi? Siapa nama? Ainuddin Bakri bin Mustafa Bakri. Tahun berapa tu belajar dengan saya? Tahun 2016. Saya dengan Sazali Irfan Nubi Irfan itulah apa ni? Dengan Sazali Razali. Sebab saya tak mengajar 3 tahun sebab saya dilantik sebagai dekan ya, 3 tahun tak mengajar. Jadi sebelum tu lah. Sebelum tu lama dah tak mengajar ni ya. Saya baru step down daripada dekan pada bulan 9 lepas. Sebab Razali pun dia ambil juga, tapi dia dah yang lain tak ada. Yang lain ada pernah belajar dengan saya bahasa Arab. Tak ada ya. So nama Izzuddin Izzuddin. Ainuddin doktor. Ainuddin. Rasa nama tu memang familiar sangatlah. Ainuddin. Dengan seorang lagi ada bersama dengan kelas ni juga, nama dia Farhan. Dia pun sama sekali dengan saya dengan Farhan. Bahasa Arab 2 time diploma dengan doktor. Okey. Sekarang ni dah mengajar ya? Dah betul kan? Betul. Ya. Mengajar di Rawang. Mengajar bahasa Arab.
Tak ada, Ada mengajar bahasa Arab. apa ni, Quran Sunnah je. Quran Tak Sunnah. ada bercakap bahasa Arab lah. SPM. Quran Sunnah Tu tu subjek bahasa Arab lah tu. yelah, Quran Sunnah tu tapi bahasa Arab lah tu. tapi ajar bahasa Melayu je. Cakap bahasa Melayu. Ya kan? Ah. Kena inilah, kena translate lah bahasa Arab sikit ya. Dia tak lupa ya. Yang lain lagi apa dia semua mengajar ke? Yang ni, yang mod 2 ni. Apa lagi? Cuba bagi sikit seperti maklumat. Masih 7 ya. Ustaz. Saya Afiq Azri, mengajar dekat Semak Tafiz Masjid Misal. Semak Tafiz dekat? Masjid Misal lah, dalam Misal Ustaz, ada Semak Tafiz. Oh, nak ni Masya-Allah. Apa dia sebelum ni belajar kat mana? Sebelum ni study dekat Politeknik Metro Johor Bahru. Oh, so mengajar subjek apa kat situ dekat Tafiz? Semak Tafiz saya ajar subjek sejarah, akaun dengan pendidikan Islam. Oh, Masya-Allah. InsyaAllah lepas ni dia mengajar bahasa Arab ya, insyaAllah. InsyaAllah. Dekat Tafiz. Pernah belajar bahasa Arab ya? Pernah Ustaz, tapi lama sangat tinggal Ya, okey, tak apa insyaAllah. Okey, seterusnya kita ambil para guru dulu. Ustaz dan asatizah dulu. Yang mod 2. Okey. Saya Wahida, mengajar dekat Kafa Kampung Kuantan dekat Batang Kali. Oh, Batang Kali. Ada kampung Kuantan sana ya? Ada yang jalan nak ke Hulu Rening tu Ustaz. Oh, semua tak tahu tu. Tahu yang tahunya Batang Kali. Mungkin siapa? Oh, ada kawan dekat Batang Kali. Ustaz Ismail Omar, dia mengajar dekat kuis. Oh. Batang Kali, kat taman apa gitu. Apa dia belajar subjek apa? Mengajar subjek Al-Quran, hafazan, tauhid, fiqh, dengan akhlak. Oh, okey, semua bahasa Arab tu ya? Tak Ustaz. Semua yang berkaitan bahasa Arab tu? Tak asalnya bahasa Arab tapi kita buat bahasa Melayu. Semua subjek tu bahasa Arab. Okey. Terima kasih. Namanya? Wahida. Yang tadi nama siapa tadi? Saya Afiq Ustaz, Afiq. Afiq. Ya. Afiq Wahida. Amin. Apa dia? Ainuddin. Okey. Seterusnya. Kita mod 2 lebih ramai pada mod 1 sini kan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Farhana binti Muhammad Kosini. Saya mengajar dekat sekolah rendah Taman Ehsan Kepong. Kepong? Oh, Kepong tak jauh ya daripada rumah saya, Kepong. Saya ni Kota Damansara ya, dekat dengan Kepong. Kalau nak pergi Pasar Borong lalu Kepong. Kepong. Dekat apa dia, lalu dekat Taman Layang-Layang tu kan. Betul. Artu tu. Okay, tak jauh tu. Mengajar dekat situ lah ya? Saya mengajar situ subjek fiqh dengan tajwid. Itu semua bahasa Arab. Semua bahasa Arab ni saja yang mengajar ni. Ya? Nanti kita boleh mengajar dengan bahasa Arab nanti. Kita translate dengan bahasa Arab insyaAllah. Seterusnya, okay, terima kasih. Nama siapa nama? Siti Fatimah. Siti Farhana. Siti Farhana. Baik, Siti Farhana, Wahida, Ainuddin, tak ingat dah. Dia susah nak ingat nama ni. Afiq Ustaz, Afiq. Ya, dah lah, ingatan pun tak jelas, mata pun tak jelas, dua-dua tak jelas. Okey, silakan. Yang seterusnya. Soalan lagi kan, mod 2 kan? Yang Ustazah ni. Seorang lagi tak masuk lagi Ustaz. Tak masuk. Okey, sekarang ni mod 1 ya, 3 orang ni ya? Ya betul Ustaz. Silakan mod 1. Cakap dulu lah. Mod 1 cakap ya apa dia sebelum ni belajar bahasa Arab dengan siapa dan apa dia. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Azrul.
Sebelum ni Azrul. bahasa Arab 1 sebelum ni belajar dengan Ustazah Aribah. Ya, Ustaz Aribah. Tak ramai Ustaz Bahasa Arab kan. Ustaz Aribah, Ustaz Nusman. 2-3 orang je. Betul. Ya. Okey. So okey ya, dah lulus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Baik. Pada Azrul. Azrul daripada mana? Min aina? Lahir dekat Selangor tapi tinggal di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Kota Baru Kelantan. Belajar di sana. Belajar kat sana. Mak ayah pindah ke sana. Ayah orang sana. Oh, ayah orang Kelantan. So balik tempat asal lah, balik Kelantan lah. Balik Kelantan. Lahir kat sini. Baik. Okey. Saya pun duduk Kelantan juga ya. Saya Pasir Putih. Kelantan. Ada orang Pasir Kalau Putih. pernah dengar. Pasir Putih. Ya? Tak ada. Ya? Tak ada. Apa dia, kalau kamu pernah lalu Pasir Putih ya, ada di situ ada satu pondok. Pondok ayah saya lah tu. Pondok Seri Permai Pasir Putih. Saya tak pasti. Tapi Sebab tu saya macam pernah lalu. Ya, pernah lalu. Okey. Sekarang ni ayah saya dah tak ada, almarhum Haji Abdul Hamid dah meninggal tahun 2013. Sekarang ni adik saya yang uruskan pondok tu. Ustaz Irfan. Okey. Terusnya. Bawa mula. Nama saya Ikmal Ustaz. Nama siapa? Ikmal. Ikmal. Okey. Azrul Ikmal. Kenapa kamu 3 orang saja yang buat satu yang lain-lain? Tak ada. Kohort berapa ni? Kohort 3 orang je. Memang intake April 3 orang. Memang apa dia kohort kamu 3 orang saja ke? Oh, kohort berapa? Kohort 23. Kohort 23. 23. Memang 3 orang saja ya? Tak ramai. Masa tu masa merosot ya? Masa tu orang malas belajar. Masa saya jadi dekan tu memang apa dia ramai masuk ya. Apa kita dapat apa dia mengatasi FBA, ramai masuk. Sebab kita buat promosi kuat pergi Kelantan, pergi JIK, pergi mana, kita ajak pelajar masuk. Ya. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah nabda darsana insya-Allah fi hadzal yawm. Muqaddimah li al-lughatil arabiyyah ats-tsaniyah. Mungkin soalan ni apa dia Ainuddin pernah dengar ya, adakah kita akan lulus soalan mungkin nakir nanti kalau kita tak belajar bahasa Arab? Pernah dengar tak soalan saya dulu masa saya mengajar diploma? Tak pernah tanya. Tak ingat dah. Rasa-rasa Beri jawapan dia. Jawapan dah lama dah saya Ustaz. Dia Ya, kalau lama kita makin ingat ilmu ni. Ilmu ni makin lama kita makin ingat sebab kita sebut banyak kali dekat pelajar kita kan. Makin lama kita makin mantap ilmu. Jangan makin lama makin lupa. Kita dapat satu ilmu, kita turunkan kepada murid-murid kita. Kita makin ingat. Kalau kita belajar dengan kita mengajar ni, ilmu makin apa dia, yang mengajar lagi mantap ilmu. Yang belajar mungkin lupa. Tapi kita dah mengajar, kita akan lebih ingat tentang ilmu-ilmu yang kita ajar pada murid. Betul tak? Sebagai apa dia, ustaz-ustazah ni? Betul tak? Betul. Kalau kita mengajar, kita ingat lama. Kalau kita belajar saja, tak mengajar, kita tak akan lupa ilmu itu. Siapa nak jawab soalan ni sebelum kita pergi apa dia persoalan yang seterusnya? Adakah lulus kita peperiksaan dengan apa dia, dengan mungkar nakir dalam kubur kalau kita tak faham bahasa Arab? Ataupun kita lulus sebab kita buat amal ibadat dengan baik. Sebab amal ibadat akan bantu kita untuk menjawab soalan-soalan mungkar nakir yang soalan yang killer. Kalau soalan atas muka bumi ni killer ya. Kalau soalan mungkar nakir tak jawab, kita akan dihentam masuk dalam perut bumi ya.
Ya. akan dikorek balik dan pukul lagi. Kira jawab Itu amal balasan. ibadat itu dia kan. So, macam mana? Kita akan kena pukul ke kita akan lulus dengan baik? Walaupun kita tak bahasa Arab. Kalau kita tidak mempelajari dan tidak memahami Walaupun bahasa tak bahasa Arab, kita boleh jawab itu soalan. soalannya. Kita hayatilah. Mana Afiq mana ni? Kena dengar pada Afiq. Ustaz. Okey. Kita boleh menjawab Dan soalan ni, jawapan ni saya minta apa dia Afiq bagi juga pada pelajar tahfiz tu tentang bahasa Arab ni. Ya, Ustaz. Kita dapat apa dia jawapannya muktamad nanti. Okey. Pandangan saya kalau sekiranya kita tak ada apa, tak belajar, kata tak belajar bahasa Arab ni, Ustaz kata adakah kita lulus menjawab soalan ataupun peperiksaan daripada Munkar Nakir dalam kuburan. Dalam topik bahasa Arab tu sendiri, pandangan saya kalau kita rasa tak ada, orang kata kalau orang tu dah dididik dengan bahasa Arab ataupun dah pelajari bahasa Arab, dah tak amalkan atau kita tak praktikkan dalam tu, nak kata berdosa tu tak tahu Ustaz hukumnya. Rasa Tak lulus kan? tak lulus lah sebab kita tak praktik melainkan sekiranya orang yang memang nothing, tak tahu apa-apa, dia memang tak beri pendedahan, itu bergantung pada amal mereka buat di muka bumi ni. Ini yang dia dapat membantu untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir. Itu Okay. Kamu boleh terima jawapan tu? Siapa boleh ni? Saya cuba doktor. Saya macam ingat lupa apa yang doktor ni kan. Tapi saya cubalah. Okey, boleh. Berdasarkan yang saya ingat yang untuk jawapan adakah kita boleh lulus jawab soalan Munkar dan Nakir sekiranya tidak boleh bercakap bahasa Arab? Baik. Siapa dia bergantung kepada amalan seseorang untuk sekiranya dia melakukan amal ibadah tu akan membantu dia. Tapi bila contohlah dalam kita solat, bila kita solat kita berdoa pada Allah kan, sebab solat tu pun merupakan doa. Bila kita baca Al-Fatihah, kita kena mendalami juga apa yang kita baca, apa yang kita doakan. Sambil tu sebenarnya kita memahami juga apa itu bahasa Arab. Yang itulah seingat saya yang doktor pernah sampaikan. Yang itulah maksudnya kita amalan faham juga Fatihah. maksudnya apa amalan-amalan kita yang semuanya kalau relatekan dengan niat apa semua kan, kita punya lafaz pun kita dah mendalami sedikit demi sedikit bahasa Arab. Itu lagi Kita belajar lah tu. Kita belajar bahasa Arab lah tu. Kira bahasa Arab lah tu. So kita bila kita solat tu kita memahami apa ibadah kita, ibadah tu lagi sempurna untuk membantu kita di alam kubur untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir. Baik, terima kasih. Yang lain, sebelum saya nak bagi penilaian tentang apa dia tentang jawapan tu, ada nak bagi lagi? Belum saya bagi pandangan saya. Bukan pandangan lah ya. Saya cakap dengan asas, bukan pandangan saya ya. Okey, saya nak respon ya, yang pertama yang Afiq bagi tahu tadi. Hari ini saya nak berbual-bual dengan bahasa Melayu dulu ya. Sepatutnya kita cakap Arab nantilah. Nak bagi faham betul-betul ya. Afiq mengatakan kalau kita tu dah belajar bahasa Arab tapi kita tak amalkan, itu tak lulus. Betul ya? Kita belajar tapi kita tak amalkan apa yang belajar bahasa Arab, itu tak lulus. Kalau yang tak belajar, tak ada pendedahan daripada awal, mungkin ibadat akan dapat bantu. Betul ya? Itu pandangan Afiq. Nah, itu salah. Pandangan itu salah. Totally salah. Ya, sebab apa?
kita tengok pada rujukan asasnya, pembelajaran bahasa Arab adalah fardu ain, tak ada pilihan. Apa kita pembelajaran bahasa Arab fardu ain yang cuba kamu cari pandangan ini dalam kitab apa dia Imam Syafi'i, apa dia hukum pembelajaran bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i yaqul ta'allum al-lughatil arabiyyah fardu ain. Apa makna fardu ain? Semua individu kena belajar bahasa Arab. Jangan kata kalau yang tidak didedahkan tak apa, tak ada. Semua individu Muslim apabila kita kata fardu ain, fala budda an yata'allam al-lughat al-arabiyyah fardiyan. Kalau ibu bapa tidak menghantar anak belajar bahasa Arab, maka ibu bapa juga yang berdosa. Ada kaitannya. Jangan kata kalau didedahkan tak amal, kalau tak ada pendedahan ibadat akan. Itu asas hukum. Faham ya? Dan kalau kita tengok kepada rasionalnya, kenapa kita tak nak belajar bahasa Arab? Sedangkan semua yang berkaitan dengan agama itu bahasa Arab. Especially Al-Quran itu ibu kepada agama kita. Diturunkan bahasa Arab. Allah pilih bahasa Arab untuk diturunkan kepada Nabi yang berbangsa Arab. Kenapa ayah mak kita tak beri kepentingan terhadap bahasa Arab untuk menghantar kita belajar bahasa Arab? Walaupun kita dalam jurusan mana pun, kita kena belajar bahasa Arab. Ibu bapa kita pun berdosa. Jangan apa dia ikut persepsi, ini tak apa, ibu bapa kita tak hantar, tak apalah. Tak boleh. Ada kaitan dengan jawapan karena Al-Quran bahasa Arab, ya. Jibril bercakap bahasa Arab dengan Rasulullah. Rasulullah apa dia orang Arab dan bercakap Arab, berdakwah bahasa Arab, baca hadis Asy-Syarif bahasa Arab, dalam kubur bahasa Arab, padang mahsyar bahasa Arab. As-Siratal Mustaqim kita niti As-Siratal Mustaqim dengan bahasa Arab, dan kita ke syurga dan ke neraka pun bahasa Arab akan digunakan. Apa yang lebih daripada itu di dunia ini? Apa yang lebih kita perlu mempelajari di dalam dunia ini daripada bahasa Arab? Itu persoalan saya. Kenapa yang lain, ilmu-ilmu yang lain kita boleh belajar, tapi bahasa Arab kita tak boleh belajar? Adakah yang saya sebut tadi tak penting? Al-Quran. Kenapa Ramadan jadi bulan yang mulia? Bukan sebab puasa, bukan sebab apa, sebab Al-Quran. Ramadan jadi bulan yang mulia sebab Al-Quran. Kenapa ada Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan? Sebab Al-Quran. Limadha Lailatul Qadr fi syahri Ramadan? Anna Al-Quran nazala fiha fi Lailatul Qadr. Ramadan tidak ada apa ya sebelum turunnya Quran, tidak ada apa-apa, bulan biasa saja. Bulan yang mulia sebelum Ramadan mulia ada 4 bulan. Syahrul Haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan yang hebat sebelum Ramadan hebat. Walakin ba'da nuzul Al-Quran fi Lailatul Qadri asbahat Lailat Ramadan fi Lailatul Qadar afdal layali. Setelah diturunnya Al-Quran dengan bahasa Arab pada bulan Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar itu malam yang paling baik seluruh malam-malam dalam setahun. Dan juga Lailatul Qadar berada dalam bulan Ramadan, maka Ramadan jadi bulan yang terbaik. Apa alasan kita tak nak belajar perkara ibu segala kebaikan itu Al-Quran Karim? Itu je, saya tak nak cakap banyak. Fikir yang tu saja cukup. Kalau kamu tidak ada azam untuk nak belajar bahasa Arab, tanamkan azam pada hari ini. Bukan bahasa Arab ini bukan untuk bahasa Arab 2.
bahasa Arab ni untuk menemani kita ke syurga, insya-Allah. Itu jawapan saya. Dan kamu kena jawab itu dalam, kalau ada soalan final exam sebelum soalan kubur. Mafhum? Kita ada asas, iaitu hukum yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, ta'allum al-lughatil arabiyyah fardu ain. Kalau fardu ain pembelajarannya, maka yang terlibat dengan pembelajaran semua fardu ain. Mak ayah kena hantar. Dia pilih pada peluang di mana boleh belajar bahasa Arab. Tak kira kita belajar di mana-mana, kena cari peluang untuk mempelajari bahasa Arab. Itu soalan pertama saya dahulu ya. Dah dapat hukumnya? Dapat tak? Kalau kita tak faham, dapat lulus tak? Tak fair. Ya, tak fair kalau kita tak belajar bahasa Arab, sebab semua kebaikan-kebaikan yang sebut tadi. Yang kita paling takut iaitu alam kubur, iaitu stesen pertama yang kita lalui di alam akhirat. Stesen pertama pun dah kena. Kalau kena stesen pertama, stesen kedua memang wajib kena lah. Dia tak ada stesen pertama kena, stesen kedua tak kena. Tak ada. Kecuali di padang mahsyar dapat syafaat Nabi Muhammad. Apalah apa dia, walaupun dia tak belajar bahasa Arab, tapi dia masih cinta pada aku. Dia banyak berselawat pada aku. Dia banyak beribadat. Okeylah. Nabi Muhammad kata, aku bagi syafaat pada kamu. Itu tengoklah pada nasib kita ya. Tapi asasnya itulah hukum mempelajari bahasa Arab. Wajib. Kita dah dapat dah satu asas yang dapat menentukan masa depan kita. Siapa tak setuju dengan saya boleh bagi pandangan sebelum kita pergi ke topik yang lain. Setuju. Man lam yuwafiq ma'i fi kalami an hukmi ta'allum al-lughah al-arabiyyah tafadhal. Siapa yang tak setuju dengan permintaan saya tadi? Apa Ustaz, saya dah dengar apa dia Ustaz kata, kalau kita amalan banyak, walaupun kita tak belajar bahasa Arab, kita lulus di alam kubur. Saya dengar Ustaz tu cakap macam tu. Itu saya tak tahulah. Dia tanggunglah. Dia tanggung kalau kita tak memberi kepentingan lepas dengar kenyataan itu. Dia tanggunglah. Saya tak berani nak tanggung tu. Sebab Imam Syafi'i sendiri mengatakan fardu ain. Itu yang wajib, yang sunat belum lagi sunat. Kita sunat belajar bahasa Arab sebab apa? Sebab kita cinta pada Rasulullah. Nak faham. Nanti jumpa dengan Rasulullah, boleh bercakap Arab dengan Rasulullah. Ada sifat cinta tu ada. Maknanya kalau kita tak minat, maknanya kita tak minat pada Rasulullah. Tak rasa pun. Penghayatan itu perlu ada. Hari pertama nak bagi semangat dulu. Nak bagi semangat dan nak bagi apa dia hakikat. Bukan semangat yang tidak ada hakikat dia, semangat dan hakikatnya itu. Okey Afiq ya. Kak Afiq apa dia ni? Afiq apa dia positif ke? Tak ada dah. Afiq positif ke? Saya tak ada positif. Tak ada positif ke? Pelajar saya kat sekolah yang separuh positif. Itulah. Sebab sekarang kita tak nak positif, kita nak negatif. Tapi nak positif. Tapi nak positif belajar Ustaz. Itu yang kita ingat kan. Ustaz Razak dia Ustaz Razak pun positif. Saya kenal sebab saya jumpa dengan Ustaz Razak belum dia isytiharkan dia tu positif. Saya jumpa dengan dia. Dia kontak rapat dekat masjid. Saya pun tak tahulah. Tapi batuk-batuk juga ni. Malah nak cek. Kalau cek sangkut Ustaz. Tak tahu. InsyaAllah tak ada apa-apa Ustaz. Kalau cek selain semangat down, saya malah nak cek dia lah. Batuk ke batuk. Saya makan lah dia habatus saudat tu saya makan. Saya terlibat dengan tahfiz juga ya. Kalau dulu saya sebagai timbalan pengerusi dekat tahfiz tu. Betul tak? Tahu ya? Okey, tahu tak apa. Okey, baik. Baik.
Terimalah hakikat itu ya. Tak perlu bincanglah, terima je. InsyaAllah selamat, terima saja. Kita lakukan sesuatu, kita kena terima dulu kenyataan itu dan kita buatlah apa yang terdaya, insyaAllah. Okey? Baik. As-soal tsani, soalan ya. Kalau at-tasa'ul, persoalan. As-soal huwa soal, yani soalan. Kalau at-tasa'ul, persoalan. At-tasa'ul as-tsani huwa ma huwa al-gharad. Ma huwa al-gharad. Tulis ya, tulis. Nanti saya akan masukkan dalam e-learning, sebenarnya kita masuk lagi. Ma huwa al-gharad min ta'allumin lughatil arabiyyah fi Malaysia. Apa objektif pembelajaran bahasa Arab di Malaysia? Ma huwa al-gharad min ta'allumin lughatil arabiyyah fi Malaysia. Siapa boleh jawab? Apa objektif pembelajaran bahasa Arab dalam kalangan muslimin muslimat di Malaysia? Dan apa objektif pembelajaran bahasa Arab secara umumnya? Ini soalan ni apa dia kerap kali ada dalam final exam ya. Ma huwal gharad al-am wal gharad al-khas. Apa objektif umum dan objektif khusus ya, pembelajaran bahasa Arab? Kalau bahasa Arabnya ma huwal gharad al-am wal gharad al-khas li ta'allumi al-lughah al-arabiyyah wa bi khasatin ladal Malaysiyin atau ladal muslimin al-Malaysiyin, dalam kalangan apa dia muslimin muslimat di Malaysia ni. Ada soalan, ada pandangan. Ada pandangan apa dia, Azrul? Jangan rosak nama Kelantan tu. Jawab. Objektif Ni siapa bawa masuk orang ni? Alhamdulillah. Oh, yang tadi yang terkeluar ke masuk balik ni? Siapa yang bawa masuk tadi? Nur Aisyah. Nur Aisyah tak ada ke tadi? Siapa yang bawa masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang ni. Siapa yang bawa masuk ni? Siti Farhana, dia terkeluar tadi. Okey. Okey, jawab itu dulu. Ma huwal gharad? Apa objektif asas ataupun objektif apa dia umum dan objektif khusus pembelajaran bahasa Arab di Malaysia? Kita nak untuk memastikan pelajar-pelajar ni faham bahasa Arab. Sebab macam Ustaz cakap tadi, bahasa Arab kan apa ni, ada bahasa Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam perlulah apa ni, belajar bahasa Arab tu. Dan Ustaz cakap tadi, Imam Syafi'i pun cakap belajar bahasa Arab ni pun adalah fardu ain. Jadi Malaysia sebagai sebuah negara Islam perlulah memastikan pelajar-pelajar Islam untuk inilah belajar bahasa Arab. Macam tu Ustaz. Okey, umum tu jawapan dia. Saya nak jawapan yang lebih khusus. Betul lah apa jawapan tu betul. Cuma saya nak lebih ni, lebih tepat lagi. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan apa dia, cara pembelajaran bahasa Arab dan strategi pembelajaran bahasa Arab.
Sebab kita ni cikgu ustaz ya, kita kena tahu strategi tu. Ni makin masuk dalam tajuk ya, makin masuk dalam tajuk. Tadi umum, makin masuk. Sebab kita kena bercakap daripada umum kepada khusus ya. Itu cara logik. Okey. Objektif pembelajaran bahasa Arab berbagai-bagai ya. Berbagai-bagai. Ada bahasa Arab untuk politik, al-lughatul arabiyyah lis-siyasah, wal-lughatul arabiyyah lid-diplomasiyah, al-lughatul arabiyyah lis-siyahah untuk pelancongan, al-lughatul arabiyyah lil-iqtisad wat-tijarah, bahasa Arab untuk perdagangan, al-lughatul arabiyyah banyak objektif pembelajaran bahasa Arab dan banyak strategi-strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Ikut objektif. Contoh, kalau pelancongan, bahasa Arab untuk pelancongan, nak jadi guide pelancong, kita kena tekankan kemahiran bercakap. Betul tak? Pembelajaran kita kena fokuskan kepada percakapan, perbualan. Sama juga dengan bahasa Arab untuk diplomatik dan bahasa Arab untuk perdagangan. Ya. Maka banyaklah objektif untuk pembelajaran bahasa Arab. Tapi di Malaysia, untuk orang-orang Malaysia, objektif utama mempelajari bahasa Arab adalah objektif agama. Kena jawab gitu. Objektif umum banyak. Tapi pembelajaran pembelajaran bahasa Arab di Malaysia ni adalah, yang utamanya adalah untuk agama. Ta'allum al-lughatil arabiyyah li gharad dini. Li gharad dini, untuk objektif agama. Itu dah kita buat kajian. Kajian kenapa kamu belajar bahasa Arab. Penduduk di Malaysia banyakkan menjawab untuk agama, bukan untuk pelancongan, bukan untuk perdagangan, bukan untuk pergi Mekah bagi apa ya. Mekah tu agama lah tu. Tapi bukan. Maknanya kita belajar bahasa Arab untuk salat, untuk faham doa, untuk faham Quran, untuk faham hadis, untuk faham baca buku-buku fiqh, buku-buku tauhid. Sebab kebanyakan sumber-sumber agama ni adalah dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab untuk tujuan agama. Al-gharad ad-dini. Al-gharad ad-din. Ad-din al-Islam. Tak ramai yang menjawab saya belajar bahasa Arab untuk jadi pelancong, pemandu pelancong, untuk diplomasi, untuk macam-macam yang lain. Itu adalah satu kajian, ya, dapatan kajian mengatakan tujuan pembelajaran bahasa Arab di Malaysia adalah tujuan agama. Tadilah untuk dapat lulus di alam barzakh, ya, contohnya untuk dapat bertutur dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa dekat padang mahsyar untuk dapat minta syafaat, ya, dan untuk memahami apa sahaja bahan-bahan agama. Itu. Kalau saya tanya dalam soalannya, mal gharad al-'am li ta'allumil lughatil arabiyyah wal gharad al-khas lil malaysiyin al-muslimin li ta'allum al-lughatil arabiyyah. Boleh jawab ya? InsyaAllah. Objektif umumnya banyak dalam pembelajaran bahasa Arab, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Tetapi objektif khusus untuk muslimin di Malaysia huwa al-gharad ad-dini, lianna al-muslimin hum yuridun an yafhamu al-Quran was sunnah wal kutub ad-diniyah min kutub al-tauhid, kutub al-fiqh wa kutub al-akhlaq wal kutub at-tafasir wal hadis an-nabawiyah. Tulis ya apa saja untuk skor markah yang tinggi. Baik. Itu soalan dan jawapan kepada persoalan yang kedua. Ma huwal gharad al-'am wal gharad al-khas li ta'allumil lughatil arabiyyah ladal muslimin fi Malaysia.
Catat soalan tu, mungkin muncul ya, sama ada dalam ujian ataupun dalam peperiksaan. Sambil kamu dapat ilmu, kamu dapat jawab soalan-soalan yang penting. Kenapa saya tanya tentang ni? Limadza ana as'al an gharad? Kenapa saya tanya tentang objektif pembelajaran ni? Sebab kita nak fokus. Kita nak buat apa dia, lebih bersasar dalam pembelajaran kita bahasa Arab ni. Kalau kita dah terima kenyataan tadi, yakni al-lughatul arabiyyah li gharad ad-dini, maka apakah cara pengajarannya dan pembelajarannya kalau kita belajar untuk agama? Itu tiada kaitan dengan cara pembelajaran. Izan at-tasa'ul as-salis. Dah 3 persoalan ya hari ni ya. Mungkin saya akan tanya dalam 4 ataupun 5 soalan, kita tutup kelas kita lah. Saya pun nak pergi beli baju raya juga hari ni. Dah janji dengan anak-anak. Kalau minggu ni mungkin tak ramai lagi. Minggu depan dah ramai. Ya. Beli lebih Ustaz, beli lebih. Boleh. Nanti pergi kat bilik saya. Kenapa Ustaz? Nak ukur badan tu berapa besar. Warna apa Ustaz tahun ni Ustaz? Doktor, warna apa tahun ni Doktor? Tahun ni ingatnya nak beli warna yang cerah-cerah sikit lah. Sebab dia bicara dekat kuliah Islam tu dah janji dah nak pakai warna apa, nak ambil gambar kan. Macam budak-budak juga ustaz-ustaz ni pun. Nak pakai stone ramai-ramai. Faham. Okey. Baiklah, apa dia baguslah. Beli baju raya kan kita raikan raya kita ya. Bagus. Okey. Ada jawapan? Apakah strategi dan cara pembelajaran yang paling sesuai dengan objektif agama? Kalau kita belajar untuk agama, apakah cara yang terbaik? Ada kaitannya, itu persoalan yang ketiga. Ma hiya tariqah al-mithaliyah? Ma hiya tariqah al-mithaliyah li ta'allum al-lughatil arabiyyah li gharad ad-dini? Kalau kita nak belajar bahasa Arab untuk agama ni, apa dia strategi yang paling sesuai? Ataupun apakah kaedah yang paling sesuai? Ataupun apakah kemahiran yang paling sesuai? Kemahiran, kita ada berapa kemahiran? Kemahiran bahasa? Al-maharat al-lughawiyah. Kemahiran apa dia, bahasa ni ada berapa kemahiran? Maisa, senyap dulu Maisa, abah nak mengajar ni. Berapa kemahiran dalam pembelajaran bahasa dan pengajaran bahasa ni? Kamu kan belajar bahasa Inggeris juga kan? How many skills relating to language teaching? 3 Ustaz. How many Membaca skills? 3. Mana-mana bahasa pun dia sama je. Skills ini, kemahiran ini. 3 Ustaz. 3 ya? 3. Itu kurang lagi tu, 3 tu. Kurang lagi? Kurang. Fil haqiqah hiya 4 maharat al-lughawiyyah. Ini dalam bahasa apa pun, bahasa Inggeris ke, bahasa Jerman ke, bahasa Arab ke, ada 4 kemahiran berbahasa. Dalam pengajaran pun kita belajar 4 kemahiran. Mahya al-maharatul ula, maharatul istima'. Ni kita dengar. Mendengar. Maharatul kalam. Bercakap. Berceramah. Ya. Maharatul qira'ah. Membaca. Maharatul kitabah. Menulis. 4 kemahiran.
dalam bahasa mana-mana pun tak lebih daripada 4 kemahiran. Al-maharat al-lughawiyah arba'. Catatnya, al-maharat al-lughawiyah arba'. Ini kita kena belajar ni dalam pembelajaran bahasa. Kita kena belajar bertutur, mendengar, kita kena belajar bertutur, bercakap, kita kena belajar membaca dan kita kena belajar menulis. 4 kemahiran. Itu kemahiran yang lengkap dalam berbahasa. Ingat, apa-apa bahasa yang kita nak belajar, kita kena belajar 4 kemahiran ini. Kalau kita nak betul-betul pada menguasai bahasa ini. Sama juga dengan bahasa Arab. Limadha? Bi'an hadhihi al-maharat al-asasiyah fi ta'allumil lughatil arabiyyah. Ini kemahiran asas dalam pembelajaran bahasa. Kita kena pandai mendengar, dengar faham ya. Pandai bertutur, kena pandai membaca dan pandai menulis. Yang lain lagi itu tak adalah. Yang lain itu berada di bawah 4 kemahiran ini. Mafhum? Faham tak? Tasa'uli persoalan saya. Idza nadrus al-lughah al-arabiyyah li gharad ad-dini fama hiya al-maharat al-munasibah fi ta'allumiha. Siapa boleh terangkan apa makna soalan saya tadi? Apa makna persoalan saya tadi? Kemahiran apa yang digunakan untuk belajar bahasa Arab? Satu lagi, tambah. Bahasa Arab untuk agama. Untuk agama. Apakah kemahiran yang paling sesuai untuk kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab untuk agama? Bercakap. Bercakap, okey. Kita belajar bahasa Arab untuk agama. Bercakap. Macam semua ni Ustaz. Sama. Macam semua. Semua kena belajar. Semua kena belajar, bagus. Tapi yang paling penting, yang paling daruri, yang paling berhajat, yang paling perlu dalam pembelajaran agama ni, kemahiran mana daripada 4? Dia pilih satu je Ustaz. Kiralah yang berkaitan. Saya mendengar dan bercakap. Bertutur. Mendengar dan bercakap. Kita kena bertutur. Macam nak fluencekan language yang tak kisah. Nak bercakap dengan siapa? Nak bercakap dengan muka nakir ke? Tak, bercakap dengan kawan-kawan lah. Untuk kita cakap kawan. Kalau kita tak bercakap tu, mana terjejas ke agama kita? Kalau tak bercakap, terjejas ke agama kita? Bercakap bahasa Arab? Oh tak Ustaz. Itu salah tafsir. Lupa untuk agama. Salah tafsir. Itu agama. Tinggal agama. Setiap objektif ada caranya. Ingat, kita sebagai guru ni, setiap objektif ada cara dia. Apa cara yang paling sesuai untuk objektif itu? Kita nak belajar bahasa Arab untuk agama. Nata'allam al-lughat al-arabiyyah lid-din, fama hiya al-maharah al-muhimmah wal asasiyah. Siapa yang kata membaca tadi? Siapa kata membaca tadi? Angkat tangan. Ikmal Ustaz. Siapa kata? Mana Ikmal ni? Ikmal Ustaz, ni malu-malu Ustaz. Hitam. Yang pakai pihak hitam tu ke? Ya, Ustaz. Hitam. Mana Ikmal ni, tak nampak nama lah. Kesian kat saya kena tengok dekat-dekat ni. Kopi hitam pakai spek. Ni juga. Okey Ikmal. Saya setuju dengan Ikmal. Kemahiran yang paling dekat dengan tujuan agama ialah kita kena membaca, belajar kemahiran membaca. Sebab kita nak baca Al-Quran,
kita nak baca hadis, Baca. kita nak baca kitab-kitab agama, kitab akidah, kitab syariah, kitab akhlak, kitab tafsir, kitab apa-apa, kita kena memahami Baca. dalam pembacaan kitab-kitab itu. Kita kena membaca. Kita kena membaca. Kita kena faham. Yang kedua, yang paling sesuai untuk al-gharad ad-dini. Ini di Malaysia ya, di Malaysia ya. Saya cakap di Malaysia, bukan di lain tempat. Di Malaysia, apa yang perlu kita pelajari? Menulis Ustaz. Menulis. Kalau kita tak menulis, terjejas ke agama? Mendengar ceramah, Mendengar ceramah, Masya Allah. Kita nak mendapat ilmu-ilmu agama, kita kena banyak mendengar. Mendengar ceramah, mendengar rakaman, mendengar YouTube, mendengar apa dia semua, TikTok, apa semua dalam yang disampaikan oleh orang Arab, ulama-ulama Arab. Kita nak mendengar untuk kita dapat ilmu. Kita kena membaca untuk kita dapat ilmu, menguasai ilmu. Walaupun kita kurang pandai bercakap. Sebab kita nak bercakap dengan bahasa Arab ke, dengan jamaah kita, dengan pelajar-pelajar kita untuk mengajar agama. Adakah ustaz-ustaz yang mengajar agama dekat masjid cakap Arab dengan jamaah? Mereka baca kan, ustaz-ustaz baca buku bahasa Arab tapi dia mengajar dengan bahasa Melayu untuk memahamkan jamaah. Saya rasa kalau ustaz tu datang ke masjid cakap bahasa Arab, saya rasa pening habis jamaah-jamaah tu. Yang penting ustaz dia kena baca buku dalam bahasa Arab untuk dapat ilmu-ilmu agama, dan ustaz boleh guna bahasa Melayu dalam ceramahnya. Dan ustaz tak perlu buat catatan dalam bahasa Arab pun apa yang dia baca daripada kitab-kitab agama bahasa Arab. Catat bahasa Melayu. Dengar ceramah banyak-banyak daripada rakaman untuk dapatkan ilmu, baca buku banyak-banyak untuk dapat ilmu, untuk digunakan untuk membimbing masyarakat dan mengajar masyarakat dengan bahasa Melayu, dan tak perlu catat dalam bahasa Arab pun. So yang paling penting dalam agama ini adalah membaca dan mendengar. Dua kemahiran yang penting dalam bahasa Arab untuk agama adalah dua saja. Kamu dapat menguasai membaca, faham apa yang dibaca dan faham apa yang didengar. Dan kamu tak perlu tulis pun bahasa Arab dan tak perlu bercakap bahasa Arab pun tak apa. Cuma bekalkan sedikit. Setelah kamu dah faham mendengar, faham dah membaca, sediakan jawapan kepada Munkar Nakir cukup. Kan? Tak payah bercakap dengan manusia dekat Malaysia ni, bercakap dengan Munkar Nakir nanti insya-Allah. Faham tak? Itu, kita kena jelas. Dalam pengajaran nanti kamu tekankan pembacaan dan pendengaran. Walaupun ramai pihak yang mengatakan pentingnya bercakap, bagi saya tak penting sangat bercakap. Sebab sekarang ni kalau kamu pandai cakap Arab pun tak tahu nak bercakap dengan siapa. Nak bercakap dengan siapa bahasa Arab ni? Saya ni belajar di Kuwait selama 10 tahun, dah cair cakap Arab. Balik rumah dah lama tak cakap Arab, dah terlupa dah. Tak tahu nak cakap dengan siapa. Tak tahu nak cakap dengan siapa bahasa Arab ni. Apatah kamu belajar nak cakap siapa bahasa Arab, tak pandai-pandai cakap bahasa Arab ni. Sebab apa? Tidak ada praktis. Tak ada lapangan untuk dipraktiskan bahasa itu. Belajar saja je. Macam-macam teori universiti buat, nak bantu pelajar supaya dapat bercakap bahasa Arab. Tak lulus. Dekat kuis dulu pun saya cuba usahakan, tak lulus. Di UNISEN pun tak lulus. Di UAE lulus. Sebab apa? Sebab persekitaran yang membantu.
Siapa masuk UAE boleh cakap Arab. Sebab apa? Sebab bi'ah. Al-bi'ah as-salihah lil kalam fil lughatil arabiyyah. Suasana yang mengizinkan. Sebab ramai orang Arab dan ramai yang menggunakan bahasa Arab dalam UAE. Kamu boleh praktis, kamu boleh bercakap. Itu sebagai kemahiran tambahan. Tapi kalau untuk agama saja, cukup dengan membaca dan menulis. Kamu kena banyak belajar membaca dan menulis. Mendengar. Membaca dan mendengar. Kamu akan dapat ilmu daripada kamu mendengar ceramah-ceramah, daripada YouTube, daripada apa-apalah sumber-sumber yang ada di depan kita. Itulah saya nak bagi nampak apa kemahiran yang perlu kita tekankan dalam pengajaran kita untuk tujuan agama. Dia ada kaitan tadi ya, ada kaitan. Apa dia objektif? Apa dia kemahiran-kemahiran yang ada? Apa kemahiran yang paling sesuai? Dia ada tangga dia. Objektif banyak ya. Tapi objektif di dalam kalangan orang Islam Malaysia ni adalah agama. Kemahiran ada 4. Tapi kemahiran yang paling sesuai untuk dipelajari oleh ni ada 2, iaitu al-istima' wal qira'ah. Itu semua kamu kena letak dalam kepala ni untuk nak menjawab soalan ni. Saya akan tanya ni. Sebab soalan-soalan biasanya soalan teori tentang apa dia. Sebab kamu belajar bahasa Arab 2 ni, kita tekankan apa dia teori dan pengajaran bahasa. Kamu kena mengajar. Bukan belajar saja bahasa Arab ni, kamu kena mengajar bahasa Arab. Sebab tu pembentangan kita nanti ialah kamu bentang cara mengajar. Bukan cara mengajar, kamu mengajar. Bisik ke dia orang duk buat apa kat luar tu, duk buat. Duk siapkan rumah saya. Bising kan? Bising kan? Boleh dengar tak? Suara doktor jelas? Kita Boleh Ustaz, boleh. Boleh doktor. Jelas doktor. Kita ni dah 10.14. Kita habis 10.30 je ya. InsyaAllah kita sejam setengah ya. InsyaAllah pagi ni. Sebab tu asal je saya cakap pukul 10 kan. Saya tulis mesej tu pukul 10 tapi saya tukar kepada pukul 9. Nanti takut anak-anak komplain nak keluar beli jual lewat pukul 10 habis pukul apa kan. Ayah ni selalu apa dia ikut je apa-apa yang anak kata kan. Itu biasalah. Sebab kita dah tua dah, kita ikut je lah. Okey. Itu persoalan yang ketiga. Yang pertama, apa dia hukum belajar bahasa Arab. Yang kedua, sebut. Ingat tak? Persoalan yang kedua. Soalan kedua, kenapa bahasa lain dipelajari tapi bahasa Arab ni kita banyak bagi alasan. Itu persoalan apa dia tambahan kepada soalan pertama. Bagus. Okey. Oh, itu Ustaz. Yang ketiga. Persoalan ketiga. Objektif mempelajari bahasa Arab. Objektif pembelajaran bahasa Arab di Malaysia khususnya. Secara umum ataupun khusus. Secara umum dan secara khusus. Secara umumnya banyak objektif dan secara khususnya ialah untuk agama. Untuk agama. Ad-din. Din. Li gharat ad-din. Li gharat ad-din. Okey, sebelumnya. Apakah kaedah kemahiran bahasa Arab? Betul. Apakah kaedah pembelajaran untuk agama? Yang paling sesuai. Yang paling sesuai. Di samping kemahiran-kemahiran yang ada. Kam maharat al-lughawiyah kullaha? Arba. Kulluha arba. Semuanya ada 4. Walakin al-maharatan al-munasibatan li ta'allum al-lughatil arabiyyah li gharat dini ma huma? Iqra. Al-qira'ah. Maharatul qira'ah wa maharatul Iqra. maharatul qira'ah wa maharatul Mendengar bahasa Arab. mendengar, mahir mendengar bil lughatil arabiyyah. Sami'. Sami' basar. Istima'.
Istima. Maharatul istima'. Istama'a yastami'u istima' pendengaran. Saya sebut Baik. al-istima'. Kita dah dapat jawab dah Ada bunyi. dalam 4 persoalan pertama. Persoalan terakhir pada hari ini, sebab sekarang ni bukan soalan lagi, persoalan. Soalan nanti dalam ujian nanti, soalan lah. Sekarang ni persoalan. At-tasa'ul al-khamis. Persoalan yang kelima, persoalan terakhir. Dalam semua kemahiran yang empat tadi ya, al-istima', al-kalam, al-qira'ah, wal-kitabah, biasanya fil 'adah, kebiasaannya, apa kemahiran yang perlu kita ajar dahulu sebelum kemahiran yang lain dalam pempelajaran bahasa. Tak kiralah dalam objektif mana pun pembelajaran bahasa, objektif yang kita sebut tadi, banyak objektif. Apakah kemahiran yang pertama yang perlu guru ataupun pensyarah mengajar pelajar mereka? Kemahiran mana? Al-kalam, al-qira'ah, as-sima' wal-kitabah. Dan guna rasionalnya. Sebab-sebabnya kenapa kita gunakan kemahiran itu dahulu sebelum kemahiran yang lain. Okey? Kalau kamu jawab, kita dah habis kelas. Kalau kamu boleh jawab soalan ni, kita dah habis kelas. Dah tercapai objektif kelas kita pada hari ini. 5 persoalan utama. Saya nak menjawab dulu deh, Ustaz. Jawab boleh, tak masalah. Saya tak tahu yang pertama, kedua ni betul ke salah. Yang pertama memang tak akan betul. Yang pertama dalam ilmu ni, dalam bentuk ilmu ni, kalau kita jawab pada betul dapat satu pahala ya. Kalau tak betul dapat satu pahala, kalau betul dapat 2 pahala. Itu dalam berilmu. Okey, terus dalam konteks kemahiran ni, dalam konteks mengajar, yang perlu guru utamakan ikut urutannya, pertama mendengar. Ini untuk mengajar, Ustaz. Mendengar. Kedua, mendengar. Selepas itu kita minta pelajar-pelajar untuk membaca. Selepas membaca, menulis, dan yang terakhirnya berkomunikasi ataupun bercakap lah. Baik. Kenapa? Sebab yang pertama, kena ada asas. Tiap-tiap jawapan kena ada asas dia. Cakap asas-asas. Kena dekat apa dia. Mendengar pertama kita nak minta dia mudah dia faham dulu apa yang dengar daripada orang guru lah, sebab seorang guru. Selepas tu daripada didengar tu, kita terus diminta dia baca untuk lagi dia memahamkan apa yang dipelajari je. Selepas dia pelajari, dia dah baca, dia perlu nak remind balik ataupun nak mengulang balik, kita perlu buat kaedah menulis lah, pengulangan dan sebagainya. Untuk melancarkan, untuk kita praktikkan, kita kena berkomunikasi ataupun bercakap. Adakah benda itu kita faham atau tak? Okey. Itu asbab saya, susunan dia. Okey, bagus. Walaupun dia tidak tepat 100% ya, tapi adalah yang benarnya. Kalau markah 10 dapat dalam 6 markah lah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz dapat markah. Alhamdulillah dapat markah. Okey, yang lain dapat pahala pun dapat 1.5 lah. Ni Ustaz Iqmal. Lepas si dia paras. Iqmal Okey. dia nak Yang lain? Apakah kemahiran dalam kalangan empat kemahiran tadi, antara 4 tadi, apa kemahiran yang pertama yang perlu kita ajar kepada pelajar? Kenapa? Kita ajar membaca dulu ke? Kita ajar bercakap dulu ke? Kita ajar mendengar dulu ke? Kita ajar menulis dahulu?
dan kenapa. Ini berkaitan dengan pengajaran ya, sebab kamu ni guru ni. Bahasa Arab 2 ni bahasa Arab untuk pengajaran, bukan untuk pembelajaran. Kamu kena mengajar nanti. Presentation kita dalam bentuk mengajar. Kamu pilih satu tajuk, kamu mengajar kawan-kawan kamu. Dan kamu tulis RPH dalam bahasa Arab. Itu salah satu perkataan kita. Okey? Siapa nak bagi pandangan sebelum kita tutup tirai? Ustaz, saya nak bagi pandangan saya. Baik. Mesti salah punya. Saya cuba Ustaz. Okey, yang pertamanya pelajar perlu untuk tahu tentang kemahiran membaca dan menulis dulu. Sebab sebab dia kena tahu dululah cara untuk membaca dan menulis. Bila dia dah tahu untuk membaca dan menulis, baru dia boleh mendengar dan bercakap dengan apa yang dia baca dan tulis tu untuk dia faham. Kau rasa betul dah aku setuju Afiq tu mana? Sesakut ada. Sesakut ada. Macam aku tukar yang mana? Dia kata kamu. Kalau ya. Kalau ya. Aduh, kena ada kemana. Mungkin berjawab. Tunggu ya. Angin babi kita berdua. Tak kita apa. Tutup pada kamera ni babi nanti ni. Gila. Tunggu Ustaz masuk kembali. Jadi bawa. Kita letak wifi ayah. Kakak anak dia. Aduh, nah. Oh, Wahidah seterah itu ada. Wahidah. Seterah apa? Gila, saya tak pakai lagi. Dan lama kita tidak bertemu. Sedap juga tu. Masih perkenalkan diri. Pernah ku dengar cerita tentangmu. Apa kabarmu? Tanya dia soal dia adik dulu. Gila tak sebenarnya. Apa kabarmu? Kalau sudah ada grup sosiologi. Ainuddin, anda masih ada di sini? Ustaz cakap keluar. Dah mana nanti? Ada. Kalau ada grup sudah sosiologi. Ya enggak. Oh. Kalau ada grup sudah sosiologi. Sudah ada itulah. Jadi kenapa kamu masuk grup awal ni? Kamu dah masuk grup aku je. Masuk grup aku dah.
Kenapa kau tak masuk guru aku? Tak apa ya, main. Kena berulang. Aku sedar. Memang kau ada masuk grup aku je. Berapa orang kamu? Berapa orang kamu? Boro-boro. Berapa orang kamu? Berapa orang kamu? 5 orang je. 5 orang je Lili. 5 orang sudah. 5 orang. Sudah kerja udah. 5 orang sudah. 5 orang je grup kami. Tapi memang Sudah lah ya. sudah. Memang persyarat itu mau 5 orang je. Aku duduk sama kamu. Kenapa dengan orang ni? Kenapa tidak orang lain je? Orang itu sudah ada grup kah? Aku. Apa kabarmu, sayang? Apa kabarmu, sayang? Aduh, aku nak jawab dengan bahasa Arab ni. Ya, aku bersama aja. Kita ingat. Ya, jawab bersama aja. Wahidah seorang saja yang stay pun okey. Jadi sudah. Gila ada mesej gue. Aku berhenti pada mesej tadi. Yang mana? Dia awal. Tak mau okey. Okey, apa kamu ni? Ya kah? Oh, adalah ustaz ada dah ni. Macam ni. Dia ngantuk lah. Ya, ustaz dah pergi luar raya tu. Ada ustaz cabut wifi. Aku kan terus. Hello. Oh, okey, cikgu Remo. Ustaz dah pergi beli baju raya tu rasa. Remo Farhan Samudin. Siapa tak pengisah. Rasanya Wahida dah jawab betul lah tu. Tu yang habis kelas lah. Boleh ke keluar? Oh, 10.30 lah keluar. Kau jangan keluar. Kau jangan keluar. Mu buku kalau nanti dikit-dikit tu. Boleh je keluar. Hah? Boleh je keluar. Ustaz masuk mula lagi tu tak belakang. Ustaz dah pergi baju raya. Apa kabarmu, sayang? Tak apa dengan jawapan. Dia tak ada apa setengah aku dia kenapa ni? Tak lagi tu. Oh, Aku harap aku kau ada orang tidur. Tidur. Mana dia dia buat orang pakai dulu. sahur jadi gila. Muju bangun sahur. Dia hegak mula kan? Kita Dia juga aku kerja. Dia bangun lewat apa? masa hegak tu kau Kini cuma juga. Okay, dah boleh keluar ke weh? 5 Okay, 10.30 dah. Oh, Kita akhiri. Kali 5.45 kita nak report dah dah. Tidak mungkin. Masa hegak aku tu 5.44 lah. Ya. Masa tu saya mau dia tengah akhir. Ustaz tengah typing dekat grup. Sekejap Aku baru 5.44 dah. Masa tu saya makin tu. Pasal akhirnya aku bangun dengan kali. Bangun aku tu. Okay, sebelum keluar baca surah Al-As. Semua suka basikal. Okay, insyaAllah boleh live. Jom mula aku makin ni. Okay, semua live. Azrul baca doa. Azrul tak baca doa, kita tak boleh keluar. Bang. Jangan Amin. Amin. Weh. Amin. selamatkan bang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah.
Amin. Semua tak. Ni baru aku rekod baru. Stop recording.